Okey. Baik ya, ini perbincangan kita pada hari ini ya. Untuk program Gila Potensi kita pada hari ini, cikgu fokuskan kepada topik gerakan jisim. Topik gerakan jisim diharapkan kamu memahami konsep gerakan jisim ini supaya apa saja bentuk soalan yang keluar, sebab dalam geografi kita tak boleh lari daripada soalan konsep, faktor, kesan dan juga langkah-langkah. Jadi hari ini cikgu ambil sedikit topik ya dengan penggunaan kata kunci yang agak popular dalam gerakan jisim. Apa sahaja topik perbincangan yang kita ambil sepanjang program Gila Potensi ini bukanlah soalan target, ya, bukan soalan target. Jangan kamu kata okey cikgu bincang yang ini, inilah soalan yang keluar, bukan. Kita nak menguasai topik ini dengan lebih mendalam. Kalau soalan ini keluar ataupun soalan yang bentuk yang hampir sama keluar, ianya adalah merupakan satu bonus kepada kamu. Okey, jadi apa yang kita nak bincangkan pada hari ini berkaitan dengan gerakan jisim. Jadi dalam masa yang terhad, dalam 30 minit, kita luangkan masa 30 minit yang berkualiti ya untuk kita membincangkan topik ini. Jadi dalam topik gerakan jisim kita hari ini, ya, jadi kita dah masuk slide yang kedua ya. Dalam topik gerakan jisim kita hari ini, kita nak melihat maksud dan jenis gerakan jisim. Dalam apa-apa sahaja soalan, apa-apa sahaja topik geografi, pemahaman kita kepada konsep itu sangat penting. Kalau kita memahami konsep, jadi soalan yang keluar adalah lebih mudah untuk kita perjelaskan. Tapi kalau konsep pun kita tak faham, bagaimana kita nak menggambarkan, bagaimana kita nak membayangkan, bagaimana kita nak menghuraikan soalan berkaitan dengan proses geomorfologi kita pada hari ini yang berkaitan dengan gerakan jisim. Semalam kita dah bincangkan tentang proses-proses yang berlaku dalam geomorfologi, kajian berkaitan dengan bentuk muka bumi. Kalau yang berasaskan ataupun yang berlaku disebabkan oleh proses ataupun berpunca daripada tenaga eksogenik, jadi jangan abaikan 5 proses geomorfologi, lulu hawa, gerakan jisim, hakisan, pengangkutan dan pemendapan. Di lain kesempatan kalau ada ruang dan peluang kita akan bincangkan proses geomorfologi yang berpunca daripada tenaga endogenik. Selama ni kalau kita lebih fokuskan kepada letusan gunung berapi sahaja. Sedangkan ada pelbagai proses geomorfologi yang berpunca daripada tenaga endogenik yang menyebabkan berlakunya pelbagai perubahan ataupun landscape bentuk muka bumi yang ada pada hari ini. Baik, kita berbalik semula pada topik kita pada hari ini. Ya, kita mesti faham maksud dia. Kita mesti tahu jenis-jenis gerakan jisim untuk memudahkan kita pergi ke step yang kedua. Ya, topik yang kedua nanti kita akan bincangkan berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi gerakan jisim. Dan yang ketiga, kita nak lihat kesan gerakan jisim. Dan untuk pengetahuan pelajar, soalan sekiranya kata kunci ataupun misi yang pertama itu, dalam soalan itu muncul berkaitan dengan kesan, kamu perlu berhati-hati dengan bentuk soalan yang sedemikian kerana dia boleh memerangkap kamu. Nanti kita tengok bentuk soalan yang pernah keluar. Dan yang keempat, kita nak lihat aktiviti manusia yang mempengaruhi gerakan jisim. Jadi daripada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 ini, dia mempunyai saling kaitan. Dia mempunyai saling kaitan dan kadang-kadang ianya berulang-ulang. Bukan kadang-kadang ya. Nombor 2 dengan nombor 4 tu kadang-kadang dia akan berulang. Jadi kita lihat yang pertama. Maksud gerakan jisim. Kita selalu cakap gerakan jisim. Apa itu gerakan jisim? Baik, gerakan jisim ni dia merujuk kepada pergerakan bahan. Okey, dia merujuk kepada pergerakan bahan. Bahan ke, batuan ke, ataupun kalau kita tengok istilah geografinya, regolit. Mana-mana satu. Nak tulis pergerakan bahan pun boleh. Nak merujuk kepada pergerakan bahan regolit pun boleh. Ya, pergerakan bahan atau regolit yang telah terluluh hawa. Ya, gerakan jisim ni biasanya mestilah bahan yang telah terluluh hawa, bahan yang telah tersepai. Ya, bahan yang telah struktur yang telah longgar. Baru ianya boleh bergerak. Baru pergerakan itu boleh berlaku. Kalau biasa taklah namanya pergerakan.
Okey, pergerakan ini dari atas cerun ke bawah cerun akibat tarikan graviti. Ya. Jadi gerakan jisim ni sangat dominan di kawasan cerun bukit. Kenapa dia sangat dominan di kawasan cerun bukit? Sebab oleh tarikan graviti. Tarikan graviti mempunyai pengaruh yang kuat untuk menyebabkan berlakunya pergerakan bahan. Kalau di kawasan tanah pamak, ya, tak adalah namanya gerakan jisim, kita panggil dia hakisan permukaan. Ya, hakisan permukaan. Ya. Jadi tarikan graviti ni tak begitu kuat. Ya, jadi tak adalah mengelonsor ya bahan-bahan regolit. Ya, jadi maksud gerakan jisim. Kalau keluar soalan dalam soalan struktur, ya kamu tengok kalau 3 markah mesti ada 3 kata kunci penting yang menggambarkan gerakan jisim tersebut. Baik, yang kat sini kalau 3 markah, pergerakan bahan dari atas cerun ke bawah cerun ataupun terluluh hawa akibat tarikan graviti. Itu kalau 3 markah. Kalau dia bagi 2 markah, kamu bagilah 2. Tapi tak salah kalau kamu bagi 3 kata kunci penting menggambarkan gerakan jisim. Okey, jadi gerakan jisim ni terbahagi kepada 2. Yang pertama gerakan jisim cepat yang mana berlakunya tanah runtuh ataupun berlakunya aliran lumpur. Ya. Manakala gerakan jisim perlahan pula boleh menyebabkan berlakunya kesutan tanah. Ada juga gerakan jisim tapi tak nampak sangat. Tapi masih juga berlaku di kawasan cerun bukit. Ya, jadi rumusannya gerakan jisim ni dia sangat dominan di kawasan cerun bukit. Tinggal lagi ianya bergerak dalam tempoh masa sekelip mata, drastik ataupun dia bergerak secara perlahan-lahan. Tapi biasanya gerakan jisim ni sebelum ianya berlaku dia sudah bagi tanda-tanda. Dia dah bagi tanda-tanda. Ya, dia dah ada bagi tanda-tanda, dah ada nampak rekahan, ya. Kita nampak struktur tanah, batuan dah terbongkar. Kalau gerakan jisim perlahan kita dah nampak tiang elektrik dah mula condong, ya. Kita dah nampak kalau pagar rumah dah mula sengit. Itu adalah merupakan tanda-tanda awal kepada berlakunya gerakan jisim. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang pernah keluar. Ya. Kamu kalau nak menguasai, nak rasa confident, bila kamu nak jawab soalan, kamu biasakanlah dengan soalan sebenar. Bila kita biasa dengan soalan sebenar, kita memahami kehendak soalan tersebut, jadi kita rasa lebih berkeyakinan ya ketika kita menduduki Dewan Peperiksaan. Jadi cikgu ambil 2 tahun tapi mungkin akan ambil juga satu soalan yang mirip ya. Jadi tahun 2019 jelaskan 6 faktor. Okey, jadi dia nak faktor. Tadi kita dah ada tengok kan dalam gerakan jisim kita tengok konsep, faktor, kesan dan juga aktiviti manusia yang boleh mempengaruhi gerakan jisim. Cuma hari ni kita tak fokus lagi kepada langkah-langkah. Sebab langkah-langkah ni banyak dalam banyak topik ya kita boleh menggunakan ya langkah-langkah yang sama dan kita boleh aplikasikan ya pengetahuan kita dalam langkah-langkah itu untuk pelbagai bentuk soalan. Ya yang itu di dalam kelas pun kita dah boleh menguasai ya berkaitan dengan langkah-langkah sebab dia tak complicated sangat ya. Okey. Soalan yang kedua bincangkan. Okey, hari ni ada pula kata tugas soalan berkaitan dengan bincangkan ya. Jadi dalam bincangkan mesti ada kesimpulan yang perlu kamu berikan. Kesan gerakan jisim. Kesan gerakan jisim, kesan pergerakan jisim cepat terhadap aktiviti manusia di bandar. 2018 ya. Jadi kita jangan target. Okey, 2018 dah keluar, 2019 soalan ni tak keluar. Dalam STPM geografi soalan yang dah pernah keluar boleh keluar sekali lagi. Analisis boleh, kita boleh buat analisis keterapan soalan tetapi soalan geografi STPM, soalan yang dah pernah keluar tak mustahil keluar sebab apa? Sebab dia tak nak pelajar menganggar apa agaknya soalan dah keluar. Ini dah keluar tak payah belajar. Ini dah keluar tak perlu nak fokus. Jadi kita tengok kat sini 2018 dah keluar, 2019 dia keluar sekali lagi berkaitan dengan pergerakan jisim. Okey, kalau soalan atas tanda faktor, soalan yang ni dia tanya sejauh manakah? Semalam kita dah bincang kan bagaimana nak jawab soalan sejauh manakah aktiviti manusia mempengaruhi pergerakan jisim. Okey.
Dan yang seterusnya kita tengok soalan 2018 kesan pergerakan jisim, soalan 2019 kesan pergerakan jisim. Jadi nampak kat situ. Kalau kamu boleh tackle bentuk soalan ni, kamu boleh menjawab soalan ini dengan lebih baik. Ya. Okey, gambar kat sebelah ni. Ya. Okey, baik ya. Jadi kita lihat semula ya. Gambar raja di sebelah ini adalah merupakan contoh ya gerakan jisim yang berlaku di tempat-tempat yang dia lebih dominan di kawasan-kawasan cerun bukit. Ya, yang popular bila hujan aja berlaku tanah runtuh. Bila hujan aja berlakunya gerakan jisim di setengah-setengah tempat. Okey, kita tengok soalan sebenar. Jelaskan 6 faktor yang mempengaruhi pergerakan jisim cepat. Soalan STPM 2019. Baik, kalau soalan macam ni kamu tengok faktor. Sekiranya soalan kita bahagian A, geografi fizikal, jawapan kita mesti menjurus kepada soalan jawapan fizikal. Faktor. Kalau ditanya faktor umum macam ni. Jadi kalau kita tengok tips yang dekat bawah, tips ya, untuk soalan faktor, tips. Aktiviti manusia boleh diberikan sekali sahaja. Nampak Yang terakhir cikgu letak kat sini. Kamu jawab boleh letak kat depan, tak ada masalah. Aktiviti boleh sekali sahaja. Aktiviti manusia. Aktiviti manusia ni banyak. Pembalakan, pelumbungan, perikanan, pertanian, perindustrian, pengangkutan, pelancongan. Jadi kamu pilih salah satu. Macam semalam dia cakap, pilih salah satu aktiviti manusia yang mudah untuk kamu bincangkan. Okey, jadi 6 faktor. Nak tak nak ya, kamu kena tahu berkaitan dengan faktor ni. Kalau kita tengok nanti soalan-soalan lain pun bila kita tengok aktiviti yang berlaku ya, soalan mirip ya, jawapan ini mirip ya. 6 faktor yang mempengaruhi pergerakan jisim cepat. Tadi kita ada 2 ya, satu gerakan jisim cepat, satu gerakan jisim perlahan. Okey, faktor yang pertama hujan. Ya, gerakan jisim ni memang faktor utamanya hujan. Dan dibantu oleh faktor-faktor yang lain. Okey, jadi apa kita nak cerita tentang hujan ni? Ya, dalam huraian isi kamu boleh kemukakan intensiti hujan yang tinggi. Apa itu intensiti? Hujan yang turun tu banyak. Hujan yang turun tu lebat. Jadi apa berlaku? Menyebabkan kadar resapan akan menjadi tinggi. Air yang masuk ke dalam tanah akan menjadi tinggi. Apa yang berlaku selepas itu? Struktur tanah akan menjadi longgar, maka gerakan jisim akan berlaku. Jadi dalam kita menjawab soalan ni, cikgu dah bagi kata kunci yang macam ini untuk memudahkan ingatan, tetapi dalam kita menulis satu jawapan lengkap, mesti jawapan kamu akhiri juga dengan kaitkan dengan tindak soalan, baru jawapan kita itu menjadi lebih mantap. Contoh semalam cikgu dah cakap untuk permulaan soalan bagilah sikit. Dia punya permulaan menjawab soalan, kamu bagilah sikit soalan tersebut bagi memudahkan pemeriksa. Macam mana kita nak memulakan jawapan kita. Okey, faktor yang mempengaruhi pergerakan jisim cepat ialah faktor hujan. Titik. Intensiti hujan yang tinggi menyebabkan kadar resapan tinggi. Oleh itu, struktur tanah akan menjadi longgar, maka pergerakan jisim ini akan menjadi lebih cepat. Macam tu. Maksudnya kamu mesti kaitkan dengan soalan. Baik, masuk perenggan yang kedua. Dalam menjawab soalan, terutamanya kepada pelajar semester 1. Dalam menjawab soalan, satu isi, satu huraian, satu perenggan, langkau satu baris untuk memberikan isi yang kedua. Baik, yang kedua, kecerunan. Okey, cerun yang curam, tarikan graviti tinggi, maka struktur tanah boleh jatuh. Pergerakan jisim dari atas cerun ke bawah cerun akan berlaku. Boleh masukkan konsep tadi dalam menghurai faktor kecerunan. Okey, faktor yang ketiga, litupan tumbuhan. Jadi litupan tumbuhan ni ada 2. Sama ada litupan tumbuhan banyak, padat ataupun litupan tumbuhan yang kurang. Jadi bila kamu fokuskan pada faktor litupan tumbuhan, kamu mesti kemukakan
litupan tumbuhan itu kurang. Sama juga dengan kecerunan. Cerun yang curam. Begitu juga dengan hujan. Hujan lebat ke hujan sedikit. Mestilah intensiti hujan yang tinggi. Jadi nampak di situ jelas. Dalam isi utama ni tak nampak lagi hujan tu banyak ke sikit. Cerun tu curam ke tidak. Litupan tumbuhan banyak ke tidak. Okey, untuk litupan tumbuhan, kurang litupan tumbuhan, permukaan tanah terdedah. Boleh ke habis macam tu saja? Tak nampak lagi. Apabila hujan turun, struktur tanah akan menjadi longgar, maka pergerakan jisim akan berlaku dengan lebih cepat. Jadi dalam kita mengurai isi, mesti huraian kita itu tidak boleh lari daripada mengaitkannya dengan kehendak soalan. Mesti tak boleh lari. Baru jawapan kita mantap. Kalau setakat kamu jawab litupan tumbuhan, kurang litupan tumbuhan, maka permukaan tanah terdedah. Itu tidak nampak mantap. Itu tidak nampak level kamu tingkatan 6. Jadi kamu mesti menghuraikan jawapan itu dengan lebih baik. Tujuan cikgu bagi kata kunci supaya kamu mudah untuk mengingat. Ya, jadi dalam huraian sama juga macam kamu membuat karangan dalam bahasa Melayu. Ya, kaitkan dengan menggunakan ayat yang baik. Ya. Okey, yang seterusnya jenis batuan. Batuan keras ke batuan lembut? Ya. Jadi batuan lembut lagi mudah terluluh hawa. Ya, jadi bila dia mudah terluluh hawa, bila hujan turun, struktur tanah longgar, batuan akan tersepai, pergerakan jisim boleh berlaku dengan cepat. Ni kalau struktur batu macam batu igneous tu dia kukuh. Jadi proses gerakan jisim tu agak sukar. Tapi kalau dia terdiri daripada batuan yang lemah, maka dia akan mudah terluluh hawa. Maksud luluh hawa tu apa? Dia mudah tersepai. Ya, batu tu mudah lerai. Ya, jadi ini akan membantu kepada proses pergerakan jisim cepat. Kalau dalam setiap huraian tu kamu nak kaitkan apabila hujan turun, tak jadi masalah. Sebab gerakan jisim ini dia lagi cepat berlaku dengan ditambah dengan ejen. Ejennya apa? Hujan. Okey. Baik, yang seterusnya gerakan tektonik. Gerakan tektonik tu apa? Gempa bumi. Ya, gempa bumi. Gempa bumi juga boleh menyebabkan berlakunya pergerakan jisim cepat. Walaupun ianya tidak berlaku di tempat kita, ya, berlaku di negara lain, tapi gegaran yang kuat. Ya, gegaran yang kuat. Kita boleh rasa. Bila gegaran yang kuat kita boleh rasa menyebabkan struktur tanah tersebut boleh menjadi longgar. Ya, dan menyebabkan berlakunya runtuhan batuan dengan lebih cepat. Dan yang terakhir, ya, dia nak 6 faktor. Cikgu bagi 6 aja, ya. Aktiviti manusia. Ya, jadi kat sini cikgu pilih aktiviti pembalakan. Ya, kenapa pilih pembalakan? Sebab pembalakan kalau negara kita Malaysia di kawasan cerun. Kalau kamu nak buat aktiviti pertanian dekat Cameron Highland pun boleh. Tanah tinggi. Ataupun kalau kamu nak buat aktiviti pelancongan, ya, dekat Genting Highland, ya, dekat Cameron Highland, boleh. Ya, sebab semua aktiviti ini akan menyebabkan berlakunya proses pokok ditebang. Bila kita membincangkan aktiviti manusia, kamu dah pilih aktivitinya, mesti ada apa yang manusia tu buat yang boleh menyebabkan struktur tanah tersebut menjadi longgar. Pokok ditebang, struktur tanah menjadi longgar. Okey, jadi ini 6 faktor. Kamu ingat ya faktor ni sebab nanti kita nak ulang. Dalam satu lagi soalan yang hampir sama dengan bentuk soalan yang macam ini. Jadi ingatlah faktor gerakan jisim, hujan, kecerunan, litupan tumbuhan, jenis batuan, gerakan tektonik, aktiviti manusia. Dalam menghurai, mesti huraikan dengan kamu kaitkan bagaimana pergerakan jisim itu boleh terjadi. Baik, katakanlah kamu kata yang aktiviti manusia, kamu buat aktiviti pembalakan. Kalau kamu terus kepada aktiviti pembalakan pun sebagai isi utama tak ada masalah. Ya, kalau kamu letak aktiviti manusia je lagi dia belum nampak. Ya, dia belum nampak. Ya. Kalau kamu jadikan aktiviti pembalakan ini sebagai isi utama, tak ada masalah. Aktiviti pengangkutan, banner, ya, tebang pokok, nak banner jalan raya, highway, itu juga boleh menyebabkan pergerakan jisim boleh berlaku dengan cepat. Okey, baik, kita tengok soalan tahun 2014. Tadi kita tengok kan,
Salah satu faktor yang menyebabkan gerakan jisim ialah hujan. Okey. 2014 pernah keluar soalan sejauh manakah faktor hujan mempengaruhi kejadian tanah runtuh di Malaysia. Tanah runtuh sama tak dengan gerakan jisim? Sama. Tapi yang ini dia tanya faktor hujan. Mana nak jawab? Ramai belajar pada masa ini dia tak boleh nak jawab. Dia kata kalau hujan, hujanlah. Nak cerita apa tentang hujan? Dah lah 15 markah. Jadi kamu ingat yang semalam punya teknik cikgu bagi, sejauh manakah bersetuju dengan tajuk tetapi ada faktor lain. Jadi bolehlah nak bagi 6 isi. 6 ke tu? 6 kali 2, 12. Ini 15. 7 kali 2, 14. Maksudnya soalan ini nak 7 isi. Tak ke pening kepala tentang hujan saja 7 isi. Jadi tengok kepada arahan tugasan soalan sejauh manakah. Kalau sejauh manakah, guna teknik yang cikgu dah bagi semalam. Bersetuju dengan tajuk tapi ada faktor lain. Ya, bersetuju dengan tajuk tetapi ada faktor lain. Ya, sememangnya faktor hujan mempengaruhi kejadian tanah runtuh di Malaysia, namun terdapat juga faktor lain yang mempengaruhinya, contohnya faktor kecerunan. Nak senaraikan semua pun tak apa. Nak senarai sikit aja pun tak apa. Nak sebut faktor lain yang mempengaruhinya juga pun tak apa. Right? Kalau nak tulis yang ni sebab penegasan 1 markah. Maksudnya dalam penegasan mesti nampak kamu bersetuju dengan tajuk tersebut, dengan soalan tersebut, namun terdapat faktor lain yang turut mempengaruhi kejadian tanah runtuh di Malaysia. Jelas Okey, jadi dalam faktor hujan nak cerita apa? Apa yang nak cerita tentang hujan? Ya, jadi kalau faktor hujan kita nak cerita apa ciri yang ada pada hujan tersebut. Yang pertama tadi intensiti. Lebat ke tidak. Jadi kalau faktor hujan mempengaruhi kejadian tanah runtuh, kita merujuk kepada intensiti hujan yang tinggi. Kadar resapan meningkat, struktur tanah longgar ataupun tanah dah tepu, ya, strukturnya dah longgar, maka tanah runtuh lebih mudah terjadi. Okey. Ciri yang kedua berkaitan dengan hujan dari segi kekerapan. Ya, kerap ke tidak? Macam sekarang kita dapati bahawa kerap hujan. Ya, kerap hujan daripada pagi sampai ke petang. Hujan, sambung lagi esok. Itu merujuk kepada kekerapan. Ya, kekerapan hujan yang diterima yang menyebabkan permukaan tanah menjadi lembut berpunca daripada kadar resapan yang tinggi, struktur tanah longgar. Kamu tengok tips yang cikgu bagi kat bawah. Dalam apa-apa huraian kita guna kata kunci ni. Struktur tanah longgar. Struktur tanah longgar. Dah nak cerita pasal tanah runtuh, nak cerita pasal gerakan jisim, mesti kita kaitkan dengan struktur tanah longgar. Kalau struktur tanah tak longgar, gerakan jisim tak berlaku. Jadi tips dan kata kunci untuk huraian, kamu guna struktur tanah longgar. Biarlah kamu rasa macam nak muntah, 7 kali nak ulang dalam huraian kamu struktur tanah longgar, struktur tanah longgar. Ya? Okey, tempoh masa. Tempoh masa ni merujuk lama ke tidak. Sekali hujan turun, lama ke tidak. Kalau sekejap, kurang risiko berlaku tanah runtuh. Tapi kalau tempoh masa dia tu lama, dia beza kerap dengan tempoh masa. Tempoh masa ni sekali dia hujan, berapa jam baru berhenti. Okey, jadi kalau tempoh masa itu lama, menyebabkan kadar resapan itu tinggi, struktur tanah longgar, tanah runtuh berlaku. Nampak tak? Dia punya cara kita nak jawab. Ya. Tapi yang paling penting mesti ada isi utama. Kalau isi utama tak ada, yang lain kosong. Nak cerita apa? Walaupun huraian kamu tu ada. Walaupun huraian ada, tapi apa dia punya kamu nak cerita? Kalau tak ada isi, tak ada makna lah kamu punya huraian. Ya. Okey, faktor lain. Sama lah macam tadi. Kalau kamu hafal berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pergerakan jisim yang ini, hujan, kecerunan, litupan tumbuhan, jenis batuan, gerakan tektonik, aktiviti manusia. Jadi faktor lain adalah yang serupa. Okey, tengok. Kata kunci dekat depan, arahan tugasan soalan yang dekat depan memainkan peranan yang sangat penting
dalam kamu mengemukakan isi. Okey. Faham yang tadi? Soalan 2019 tadi, soalan 2014 ni kalau keluar menjadi lebih mudah. Tapi kena faham sejauh manakah. Ya, kalau tak kamu pening nak cari faktor hujan ni sampai 7 isi. Apa nak cerita lagi pasal hujan? Kan? Itu yang keluar jawapan pelik-pelik tu, hujan renyai lah, ya, dan sebagainya. Ya. Okey. Baik, soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni lah yang selalunya pelajar hilang keseluruhan markah. Ya, sebab soalan bentuk macam ini bincangkan 6 kesan. Dalam geografi kamu mesti tanda kata tugas soalan, arahan soalan yang pertama tu yang jumpa dulu itu adalah isi utama. Jadi yang ini kamu jumpa dulu ialah kesan pergerakan jisim. Kesan pergerakan jisim cepat. Baik. Isi yang kedua, maksudnya dalam huraian isi nak cerita apa? Aktiviti manusia. Apa kesan pergerakan jisim itu terhadap aktiviti manusia. Dan jangan lupa baca sampai habis. Kegagalan baca sampai habis menyebabkan huraian kamu tersasar. Yang ni dia nak kat mana? Kawasan bandar je. Bila bandar, jangan pergi cerita tempat di kawasan luar bandar. Sebab bila kita sebut aktiviti manusia, kita akan merujuk aktiviti manusia ke domestik, ke perikanan, pelancongan, pertanian. Jadi kalau kamu sebut perikanan, kamu cerita pasal pembalakan, kamu cerita pasal pelombongan kat sini, tak kena. Kenapa tak kena? Sebab aktiviti itu tidak ada di bandar. Okey, jadi kita berbalik kepada macam mana kita nak jawab soalan kesan. Nanti kita nak lihat kalau kamu menguasai cara menjawab ini dengan betul, soalan kesan menjadi lebih mudah untuk kamu fahami. Baik, bagaimana nak jawab soalan kesan? Baik, kesan pergerakan jisim. Cara nak jawab ialah apa yang berlaku pada masa itu, pada ketika itu. Pada ketika itu. Bila gerakan jisim berlaku, ini kamu tengok gambar ni. Jalan rosak. Jalan perhubungan terputus. Yang kita nampak, itulah isi utama. Kita tengok ni, berlakunya kejadian tanah runtuh, gerakan jisim kat bandar. Kemusnahan harta benda. Nampak ni, kereta tertimpus, rumah runtuh, kemusnahan harta benda. Harta benda musnah. Kita tengok juga yang ni. Bekalan elektrik terputus. Air, limpahan air memusnahkan bekalan air. Itulah kesan pergerakan jisim. Kita belum masuk lagi kepada aktiviti manusia. Ini contoh jawapan. Ya, bincangkan 6 kesan pergerakan jisim cepat terhadap aktiviti manusia di kawasan bandar. Maksudnya dekat sini kamu kena bagi kesan itu dulu baru kaitkan dengan aktiviti manusia. Ya, contohnya kesan yang pertama tadi, jalan rosak. Ya. Jadi apa aktiviti manusia yang terganggu? Ya, sistem pengangkutan akan terjejas. Jadi bila sistem pengangkutan terjejas, apa masalah yang akan timbul? Ya, pergerakan manusia boleh jadi terbatas, nak pergi tempat kerja menjadi sukar, ya. Aktiviti pendidikan juga boleh terganggu. Jadi kamu boleh uraikan. Aktiviti ni kamu dah masuk kat sini. Ya, sistem pengangkutan, ya, aktiviti pengangkutan. Jadi kamu kaitkan apa jadi masalah kepada manusia bila sistem pengangkutan sudah terganggu. Baik, tadi kita nampak harta benda musnah. Ya, rumah, kereta. Apa aktiviti manusia yang terganggu? Jadi dia akan mengganggu aktiviti domestik. Apa itu aktiviti domestik? Aktiviti kita seharian di rumah. Banyak harta benda yang rosak, rumah musnah dan sebagainya, maka manusia tidak boleh menjalankan aktiviti seharian dengan lebih baik. Dia terpaksa menjalankan kerja, mencuci, membersihkan, ya, dan sebagainya. Itu yang katakan aktiviti terganggu tu. Ya. Baik, kemusnahan bekalan air. Tadi kita nampak, ya. Ya, air tercemar. Jadi bekalan air untuk aktiviti domestik juga akan terganggu. Ya, terpaksa stop. Ya, jadi
air tidak boleh disalurkan ke rumah. Baik, untuk yang kat belakang ni, aktiviti manusia ni kamu boleh berulang. Dekat sini domestik boleh, kat sini domestik pun boleh. Kalau bekalan air terganggu ni, kalau air tercemar ni, kalau kamu nak cerita tentang aktiviti perniagaan, tidak boleh dijalankan kerana bekalan air yang terjejas pun boleh. Selagi dia duduk di belakang. Yang kedua, jawapan kamu boleh berulang. Tapi cikgu tak galak-galak, boring kita baca kan. Asyik domestik daripada nombor 1 sampai yang ke-6. Ya, boring lah kan. Jadi kamu boleh masukkan mana-mana aktiviti manusia yang bersesuaian yang ada di bandar. Baik, bekalan elektrik. Ni nampak domestik lagi. Kamu boleh kaitkan juga dengan aktiviti perniagaan yang terganggu. Apa yang tak boleh buat kalau bekalan elektrik tak boleh dijalankan? Ya, kedai-kedai, restoran, pusat membeli belah yang tidak dapat beroperasi dengan baik. Sebab apa? Ya, bekalan elektrik tak ada. Ya, jadi urus niaga tidak dapat dijalankan. Jadi kedai terpaksa ditutup. Betul. Ya. Kamu boleh kaitkan dengan mana-mana. Jangan kamu terikat dengan apa nak cerita, apa bahasa buku yang kamu hafal. Jangan. Pemahaman itu sangat penting daripada kamu menghafal. Menghafal secara membuta tuli tanpa boleh kamu aplikasikan. Kalau kamu hafal, boleh aplikasikan dalam bentuk soalan yang lain, tak ada masalah. Baik, kemusnahan sistem telekomunikasi. Sistem perhubungan terjejas. Aktiviti perniagaan pun sama juga. Tak dapat dijalankan. Ya. Aktiviti apa lagi? Pentadbiran pun tak boleh dilaksanakan. Okey, 6 kesan pergerakan jisim cepat juga boleh menyebabkan banyak premis kerajaan, bangunan-bangunan kerajaan, bangunan-bangunan swasta yang musnah, maka pengurusan dan pentadbiran tidak dapat dilaksanakan. Okey. Dekat sini dia ada soalan, dia ada punya arahan soalan, bincangkan. Jadi tips untuk jawapan untuk kamu berikan, bincangkan, mestilah beri kesimpulan yang mantap. Untuk pelajar ulangan sebagai satu, saya tak risau sangat sebab mereka dah terdedah dengan bentuk-bentuk soalan yang ni dah banyak kali. Jadi pelajar semester 1 berhati-hati untuk soalan bincangkan, mesti beri kesimpulan yang mantap dan dia ada syarat-syarat yang lain. Baik, ini adalah contoh kesimpulan yang mantap. Ya, kesimpulannya, kesan pergerakan jisim telah mengganggu aktiviti seharian penduduk di bandar. Nampak cikgu salin dulu. Salin ni tak ada markah lagi. Ya. Oleh itu, semua pihak mesti memainkan peranan penting bagi memastikan punca yang menyebabkan berlakunya gerakan jisim di sesuatu tempat dikenal pasti dan langkah-langkah awal perlu diambil bagi mengelakkan kejadian ini berlaku. Jadi dalam kesimpulan ni kamu boleh masukkan nilai, kamu boleh masukkan peranan, kamu boleh masukkan langkah. Jadi dalam memberikan kesimpulan, kamu tengok tips dekat sini. Kamu tidak boleh senaraikan semula isi utama. Okey? Sekiranya kamu lihat bentuk-bentuk skema-skema jawapan yang ada ya dalam bentuk-bentuk soalan yang diberikan, kamu tengok. Sekiranya dalam kesimpulan dia senaraikan semula isi utama, itu salah. Ini adalah merupakan antara format yang latest lah, 3 tahun yang terakhir. Baik, beri isi dan huraian yang cukup. Maksudnya kalau dia nak 6 isi, mesti ada 6 perenggan. Kalau ada 5 perenggan aja, automatik markah kesimpulan tak ada. Itu syarat dia yang pertama. Ya. Kalau kamu senaraikan saja, out. Cikgu tak bagi markah. Kalau kamu beri isi tak cukup 6. Soalan kan tadi 13 markah. 6 isi plus 1 untuk kesimpulan. Kalau tak cukup 6 perenggan, out. Dan satu lagi, dalam 6 isi yang kamu kemukakan, sekurang-kurangnya 3 daripada 6 jawapan tersebut mestilah betul. Baru kita boleh bagi markah untuk kesimpulan. Walaupun 1 markah, tapi mesti buat yang sebaik-baiknya. Ya, sangat berharga. Baik, kita tengok yang terakhir. Ya, yang terakhir, sejauh manakah aktiviti manusia mempengaruhi pergerakan jisim
di kawasan tropika lembap. Tengok kan? Soalan yang sama, hampir sama dengan yang tadi, tapi yang tadi dia tanya faktor. Okay? Dia tanya faktor. Yang kedua dia tanya faktor hujan. Yang ini dia tanya sejauh mana aktiviti manusia mempengaruhi pergerakan jisim di kawasan tropika lembap. Jadi ingat sejauh manakah mesti ada penegasan, kamu bagi penegasan terlebih dahulu bersetuju dengan tajuk tapi ada faktor lain Baik. Jadi kamu boleh senaraikan aktiviti manusia yang bersesuaian. Baik, tropika lembap tu kat mana? Tadi kat bandar kan? Ni tropika lembap kat mana? Tropika lembap merujuk kepada negara kita, Malaysia. Jadi kamu boleh bagi aktiviti pembalakan, pokok ditebang. Aktiviti pertanian, tanah, lereng, bukit diteres. Aktiviti pembinaan, pokok ditebang. Aktiviti pembinaan jalan raya, yang ke atas ni pembinaan apa? Ini pertempatan. Yang ni aktiviti pengangkutan merujuk kepada pembinaan jalan raya, bukit dipotong. Ataupun kawasan aktiviti pelancongan bina kemudahan di kawasan tanah tinggi. Baik, kamu tengok tips dekat bawah. Dalam kita mengemukakan aktiviti manusia, mesti ada kata kerja yang menunjukkan aktiviti. Sebab itu cikgu masukkan dekat sini. Pokok ditebang, tanah diteres, pokok ditebang, bukit dipotong, kemudahan dibina. Mesti ada. Kalau tak ada, jawapan kamu tidak begitu mantap. Apa-apa sahaja, kalau soalan itu minta aktiviti manusia, mesti kamu perjelaskan manusia itu buat apa. Namun terdapat juga faktor lain. Yang tadilah hujan, kecurunan, letupan tumbuhan, jenis batuan, gerakan tektonik. Jadi 6 isi. 6 isi kali 2, 12 markah campur 1 markah penegasan. Jadi masih lagi tertakluk kepada kalau 6, 5 isi manusia, 1 faktor lain atau 1 faktor daripada aktiviti manusia atau faktor lain 5, mana-mana. At least pada setiap bahagian mesti ada 1 isi. Baru kita terima untuk soalan sejauh manakah. Kalau aktiviti manusia kamu nak bagi 3, faktor lain nak bagi 3, tak ada masalah. Aktiviti manusia nak bagi 5, aktiviti manusia kan senang nak hurai, faktor lain nak bagi 1, tak ada masalah. Okey, jadi itu untuk soalan sejauh manakah aktiviti manusia boleh mempengaruhi berlakunya pergerakan jisim. Okey. Jadi ini perkongsian yang dapat cikgu berikan pada hari ini berkaitan dengan topik kita iaitu gerakan jisim. Diharapkan kamu menguasai apa yang kita bincangkan pada hari ini. Untuk penambahbaikan, untuk pengukuhan, kamu boleh teruskan kamu punya revision, ulang kaji dengan menghasilkan satu jawapan lengkap berdasarkan dengan topik yang kita bincangkan pada hari ini. Okey, jadi itulah perkongsian yang dapat cikgu berikan pada hari ini. Sekiranya ada pertanyaan, boleh kamu kemukakan. Baik Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih.